Kita akan mulakan. Terima kasih kerana di atas kesudian kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Untuk hari ini kita akan tengok secara bagaimana untuk menghasilkan visual dalam minit sahaja. Jadi kita akan tengok beberapa contoh untuk kita buat, terutama sekali kepada sesiapa-sesiapa yang perlukan gambar dalam bentuk yang lebih profesional dan boleh menghasilkan beberapa bentuk lainlah selain daripada gambar. Kita mungkin boleh menghasilkan infografik dan sebagainya. Ini contoh. Okey, contoh ni, daripada gambar yang saya hasilkan ni, saya boleh jadikan dia video. Jadi, bila kita dah hasilkan gambar, kita boleh buat berbagai-bagai bentuk lah apa yang kita perlukan. Contohnya, daripada gambar asal saya ni, saya jadikan bentuk angkasawan. Dan daripada gambar ni, kita boleh convert kepada video. Okay, contoh lagi. Okay, jadi contoh, daripada gambar ini sahaja. Daripada gambar ini, saya boleh menghasilkan video dan juga saya boleh menghasilkan benda lain lagi lah daripada gambar yang kita hasilkan. Jadi hari ini kita nak buat, kita nak hasilkan gambar dahulu. Okay, bila kita dah hasilkan gambar, kita boleh tengoklah bagaimana keperluan yang lain. Okay, contohnya, tengok dulu video ni. Ni pun sama. Itu contoh gambar yang kita boleh buat sebagai bentuk video. Okey, jadi sebelum kita memulakan program kita ni, kaedah latihan yang saya akan gunakan adalah kaedah kita tengok sambil buat. Maksud dia bila saya akan tunjukkan cara dan bolehlah cuba buat dan juga pemudah caraan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada masalah, boleh bagi tahu untuk kita settlekan masalah itu bersama. Okey, jadi untuk keselesaan semua, semua partisipan boleh fokus, enjoy kelas kita pada hari ini dan juga it's okay to make mistake. Sebab bila kita buat prom nanti ataupun kita testing nanti akan ada kesalahan. Jadi tak ada masalah. Kita akan belajar daripada kesalahan yang kita buat tu untuk kita hasilkan sesuatu yang lebih menarik lah. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan go through pada hari ini. Yang pertama sekali kita akan buat foto tanpa prompt. Jadi kita akan buat foto tanpa kita perlukan prompt sahaja. Tanpa kita perlukan prompt, tapi kita boleh menghasilkan foto. Okay, selepas itu kita akan buat AI sebagai pakar untuk membantu kita bagaimana AI membantu kita untuk menghasilkan gambar, kita jadikan dia sebagai pakar. Okay, yang ketiga adalah AI mengubah gambar. Daripada gambar yang kita sedia ada, kita ubah kepada bentuk yang lain. Okay, contohnya yang saya buat angkasawan tadi lah. Daripada gambar yang asal, saya ubah jadi bentuk angkasawan. Okay, yang keempat adalah saya akan bagikan template bagaimana untuk menghasilkan gambar secara direct ataupun tanpa kita perlukan prompt. Jadi saya akan bagi satu template supaya kita boleh guna bersama-sama. Dan juga last sekali kita akan tengok kesimpulan. Okay, jadi kita akan pergikan yang pertama. Untuk yang pertama ni adalah kita perlu fahami konsep AI dulu. Okay, lepas tu macam mana kita nak menulis prompt yang efektif dan juga kita akan start menghasilkan gambar yang kreatif. Okay, contoh gambar yang saya buat adalah. Okay, jadi yang pertama sekali adalah kita nak buat foto tanpa prompt. Kita akan gunakan aplikasi untuk menghasilkan foto. Jadi kita tak payah prompt. Seperti yang saya bagi tahu dalam grup Telegram tu, kita perlukan 30 gambar untuk menghasilkan foto tanpa prompt sebab dia nak tengok kita punya gambar untuk menghasilkan satu gambar yang menarik. Okay, contoh dia. Okay, ini contoh. Kita akan hasilkan foto tanpa prompt. Okay, yang pertama sekali, foto macam ni. Yang ni saya hasilkan
Okey, ada yang tanya ada recording. Saya buat recording, nanti saya akan letak dekat YouTube. Okey, sebab mungkin ada yang tak sempat nak tengok ataupun ada yang tak sempat nak salin ataupun tak sempat nak testing. Saya akan bagi dalam recording, saya akan bubuh dalam YouTube nanti dan saya akan paparkan dekat Telegram nanti ya. Tak ada masalah. Okay, ini contoh. Ini adalah gambar yang saya hasilkan tanpa prompt. Okay, kita tengok gambar asal dia. Macam mana? Ini gambar asal dia. Saya ambil daripada Dr. Mahathir. Dan saya letakkan gambar saya dekat sini. Dan kita menggunakan produk dia adalah Photolab. Sekejap lagi kita akan cuba bersama-sama. Okay, ini contoh. Yang seterusnya, okay, gambar asal dia. Kalau kita tengok hari tu kemenangan Moto3, sebenarnya gambar dia tak ada pun gambar saya. Jadi saya gunakan app yang kita guna ni, dia akan jadi dua. Sini gambar asal, ini gambar yang saya dah tambah dan inilah hasil dia. Jadi kita tak payah buat prompt, kita cuma minta AI untuk buat. Dan ni contoh. Ni contoh cerita yang terbaru hari tu. Kita juga boleh, ni gambar asal dia dan kita boleh letakkan gambar kita kat sini. Tengok dia punya kualiti dia, ni gambar asal, ni gambar selepas. Kualiti dia kalau tengok gambar selepas tu dia lagi cantik. Kita akan cuba buat macam ni. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu contoh. Kita akan guna nama aplikasi tu adalah Phota Studio. Jadi untuk cari, saya akan letak link dekat ni. Dekat setting. Okey, itu link dia. Okay, saya akan buka link dia. Saya akan buat bersama-sama macam mana kita nak daftar. Okay, jadi saya akan buka website ni, Photolab ni. Okay, ni website Photolab. studio.photolab.com. Okay, dekat sini kita akan try. Okay, try Photo Studio dulu. Jadi kita akan klik dekat try. Kita akan register dulu. Okay, untuk register, bolehlah guna sama ada buat website email baru ataupun macam saya dah ada Google account. Jadi saya akan guna continue with Google sahaja. Okay, jadi saya akan createkan account. Okay, kita continue sahaja. Okay, kita tunggu dia sign in. Okay, kalau dia keluar notification ni, kita boleh tutup betapa tak payah ada notification. Okay, ini adalah muka depan. Okay, boleh tak masuk ke Photolab? Okay, kalau dah boleh register. Boleh register? Okay, dekat Photolab ni, kalau kita dah start, dah masuk register, yang pertama sekali adalah kita boleh tengok create your people model. Kat sini, kita nak createkan people, kita nak createkan model. Ini contoh model yang dah ada. Kat sini. Ini contoh. Model yang elok dan ni yang tak elok. Jadi gambar dia agak blur macam ni. Okay, kalau ada yang tak boleh, saya back balik semula. Ni asal. Okay, jadi kita tekan sini, create people model. Kita createkan model dahulu. Okay, dekat sini, dia akan tanya, add person or a pet. Jadi kat sinilah kita tulis nama kita. Okay, dia ada dua, satu full training, satu quick training. Kalau quick sini, kita boleh buat 5 ke 10 gambar. Kalau full, dia perlukan 10 ke 50 gambar. Kat sini. Jadi saya akan ambil yang quick train dulu. Nanti bolehlah buat yang baru, yang yang cepat. Okay, contohnya kalau full train ni kita boleh masukkan 50 gambar. Jadi saya akan ambil quick saja dulu. Okay, jadi saya akan masukkan gambar. Okay, contohnya gambar saya dah ada dah dekat dokumen, saya dapat gambar dah.
Okay, saya dah masuk, saya dah ada gambar dah. Saya masukkan gambar dekat sini. Open. Okay, dia akan train gambar. Okay, kalau dia tu low resolution, kita boleh buat lah gambar lah. Okay, dia akan start dulu. Dan saya tambah satu lagi untuk cukupkan 10. Okay, kalau nak buat lebih pun tak ada masalah. Jadi saya cukupkan untuk quick train saja dulu. Okay, jadi dia dah train dah kita di sini. Jadi kita create saja. Jadi nak allow pun boleh, nak block pun boleh. Okay, dia akan train, dia akan ambil biasanya dalam 15 minit untuk train. Jadi sementara untuk train ni saya akan tunjuk contoh yang dah siap. Ini contoh Yang ni dia akan train, jadi bila dah siap train nanti kita akan kembali balik dekat sini. Saya akan tunjuk contoh yang dah train. Jadi saya akan buka satu lagi yang saya dah train. Okey, bila kita dah train, saya tunjuk dia contoh dekat mana dia punya ni, dia akan letak kat sini. Atas ni dia ada people and pet atas ni. Bila kita klik people and pet, dekat sinilah gambar yang kita dah train tadi, kita akan letak kat sini. Yang ni saya ambil yang full. Jadi saya perlukan 30 gambar. Jadi kalau yang lain, kalau perlukan yang full, kita akan ambil yang ni lah. Yang full. Kalau kita nak buat yang quick, yang macam tadi ni. Okay, di tengah training. Jadi kita perlukan masa sikit lah untuk dia train. Nanti kita akan masuk kembali. Ini contoh training foto-foto. Saya punya dia dah masuk dah. Training foto. Kat sini. Okay. Jadi yang ni saya buat yang quick training. Kita akan cuba dulu. Okay. Untuk buat yang pertama sekali adalah kita pergi ke back kembali. Back sini. Ni adalah kalau kita nak tambah lagi foto orang lain, kita add je lah. Nanti kita akan dapat banyak foto. Jadi tapi kali ni saya tunjuk satu je dulu untuk kita nak testing. Okay, kita akan pergi ke action. Di sini ada action. Okay, dekat sinilah kita akan buat yang pertama sekali kalau fit each ni. Kita boleh fitkan. Kalau contohnya gambar yang blur macam ni, kita boleh fitkan. Okay, contoh. Saya masukkan apa ni? Dia akan bagi before and after. Okay, ni fit. Okay, seterusnya dia ada lagi pro look at people dengan style ni. Okay, saya akan pergi ke editor dulu. Okay, yang pertama sekali saya nak pergi ke action. Dekat action ni dia ada fit is pro look at people dengan style ni. Okay, contoh dia saya nak ambil dekat gambar saya ni. Okay, saya ambil nama saya. Bila kita dah train, kita akan letak kita punya. Jadi tanya lah yang mana satu. Okay, contohnya saya nak ambil gambar yang ni. Contoh. Okay, dia akan detect kita punya muka kat sini. Dan saya nak fixkan dia. Okay, contoh saya nak fixkan dia. Okay, bila dia tanya macam ni, dia nak tanya resolution kita nak berapa resolution. Dan yang ni apa ni? Kita punya output. Okay, untuk output setiap kali kita buat, kalau kita buat kat sini, nampak dia ada berapa yang dia keluarkan kat sini. Contohnya kalau saya buat 2, dia akan potong kita punya kredit 4. Okay, contohnya kredit kita ada dekat sini. Okay, kredit kita ada kat sini. Dia bagi percuma 40 kredit kat sini, kat atas ni. Jadi untuk mengelakkan kredit kita ditolak banyak, biasanya saya buat satu je lah. Okay, jadi saya pergi balik dekat action. Okay, yang ni saya fixkan, saya buat satu saja.
Ambil dulu gambar kita. Okay, contohnya saya nak fixkan gambar ni. Okay, resolution bermula dengan 1K, 2K, 4K. Okay, biasanya kita akan ambil satu je lah dulu. Okay, bila kita create kat sini. Kita tunggu dia generate foto. Dia mengambil masa apa ni? 1 ke 2 minit, kurang pada seminit. Kadang-kadang lebih pada seminit bergantung kepada kita punya tahap capaian internet dan juga server dia. Ini contoh, bila dah siap. Okay, dia ada kat sini, ni yang dia dah fix. Kalau kita nak tengok, dekat bawah ni, dia ada slider. Kita boleh compare. Ni sebelum, ni sebelum dan selepas. Jadi kita boleh tengok kat sini. Ni adalah yang sebelum, ni adalah yang selepas. Dia akan fixkan untuk kita. Dan bila kita nak download, kita boleh download kat sini. Ada share image ni. Kita boleh download satu sama ada bentuk compare. Maksudnya kita nak buat comparison. Ataupun bentuk frame. Ataupun plain. Okay, kita dah dapat dah satu. Jadi kita download sahaja. Okay, ini untuk fix. Okay, seterusnya adalah pro loop. Okay, kalau pro loop ni, kita nak masukkan gambar. Tentu saya nak masukkan gambar saya juga. Bila kita create kat sini, dia akan buat gambar kita macam sampel lah. Lebih ni. Tapi saya tak nak buat yang ni. Jadi boleh cuba sendiri. Saya nak tunjuk yang satu lagi adalah dekat action, kita ada add people ni. Okay, add people ni adalah kita boleh masukkan gambar orang lain di dalam kita punya ni. Contohnya yang saya buat tadi. Yang ni. Okay, contoh yang ni. Kita ada gambar daripada sini. Dan kita boleh masukkan gambar. Okay, jadi contoh dia yang ni saya akan cari je gambar. Okay, contohnya kita ada kita cari je gambar apa-apa yang kita nak masuk. Contohnya Spiderman. Kita Spiderman yang baru. Okay, contoh saya ambil yang ni. Jadi macam kurang menarik. Okay, contohlah saya ambil yang ni. Jadi saya download dulu. Okay, dekat sini, dekat add people ni. Kita ambil dulu gambar. Yang kita download tadi. Okay. Lepas kita dah masukkan gambar yang kita dah download tadi, kita addkan kita kat sini. Select. Okay, saya nak gambar saya. Masuk. Okay, kalau kita nak buat 2-3 output, kalau nak tengok pun boleh. Contohnya saya ambil 2. Output dia akan tolak 4 kredit. Jadi bila saya create, dia akan createkan. Dia cuma bila dia nak buat ni, dia perlukan masa untuk dia buat. Jadi biasanya kita boleh tunggulah berapa lama yang tu. Dan siapa yang ada device boleh cuba hasilkan image. Jadi contoh, dia dah boleh hasilkan gambar.
Jadi kalau yang mana yang kita nak, kita boleh masuk je lah. Contohnya yang tadi, saya masukkan gambar yang tadi. Jadi saya boleh download gambar secara plain dan saya boleh download yang ni. Okay, jadi saya dah dapat dah gambar. Jadi ni adalah salah satu cara kita nak masukkan, kita nak addkan gambar tanpa kita perlu buat prompt. Jadi lebih memudahkan kita lah. Dan gambar dia tu dia akan letak gambar seperti yang kat sini. Okay, saya tunjuk contoh lain yang saya dah buat. Okay, ni contoh yang saya guna gambar yang banyak ni. Okay, contoh kalau kita nak tengok hasil yang kita dah pernah buat, dia ada dekat history. Jadi bila kita klik dekat history, okay, ni contoh. Ni add them. Add them tu maksud dia saya addkan gambar. Ni contoh. Add, jadi daripada gambar asal, kalau tengok kat sini. Ni gambar asal, saya addkan. Jadi lebih memudahkan kita lah. Dia akan susun kedudukan tu yang lebih menarik lah kedudukan dia. Ini contoh yang lain. Okay, ada pertanyaan tak untuk bahagian ni? Untuk bahagian yang add people ni. Kalau ada pertanyaan boleh letak dekat chat ke ataupun boleh onkan mic ke. Okay, boleh cuba untuk masukkan gambar. Dan kalau ada yang sudi untuk testing, boleh testing dan boleh letak dekat chat. Contoh gambar yang dah dibuat. Okay, tak ada pertanyaan tak ada pertanyaan, saya akan pergi yang seterusnya. Okay, yang seterusnya pula adalah sama je, kita akan pergi ke action balik. Kita akan pergi ke style me. Okay, untuk style me, apa yang menarik dekat style me adalah kita boleh copy style daripada bentuk lain untuk kita pakai. Okay, contoh dia. Okay, ini contoh style me. Okay, gambar asal dia adalah daripada gambar sini. Gambar saya yang ni. Jadi saya stylekan macam ni. Okay, jadi untuk stylekan macam ni, yang pertama sekali, kita kena cari reference. Gambar untuk kita referencekan dia. Okay, contohnya, saya cari dulu gambar. Contohlah. Cari dalam image. Kita pilih je mana-mana gambar yang kita suka. Okay, contohnya saya nak ambil gambar yang ni. Gambar ni, saya download dulu. Pastikan bila kita nak buat tu, kita download dulu. Okay, bila kita dah download, barulah kita pergi ke studio ni. Kita pergi balik ke action. Okay, dekat sini kita ada style me. Okay, bila kita tekan style me, yang pertama sekali adalah kita masukkan kita dulu. Kat people ni. Kita masukkan kita. Kita pilihlah mana-mana satu gambar yang kita nak. Okay, contohnya saya nak ambil gambar yang ni. Okay, lepas tu dia tanya style. Okay, style kita ambil gambar yang kita download tadi. Okay, bila kita dah dapat dah satu gambar kita, satu style, lepas tu kita create. Okay, ada yang tanya gambar-gambar yang kita train kan? Okay, setakat ni yang saya guna
gambar ni hanya untuk kita sahaja. Dia tak train untuk orang lain. Sebab itulah dia suruh masukkan gambar. Lepas tu dia hanya kita sahaja yang boleh train gambar kita tu. Setakat ni lah. Okey, ni contoh. Dia dah ada dah tu yang saya buat tadi. Saya ada tuan penasihat lagi. Okey. Jadi kita dah dapatlah gambar kita yang profesional dan kita boleh download. Jadi saya boleh gunalah gambar ni. Jadi daripada asal kita jadi lebih, inilah. Nampak gambar kita akan dapat lebih menarik dan kita boleh download. Dan menariknya yang ni, bila kita download, dia tak ada watermark. Ya, jangan bila saya buka kat sini, ini gambar yang kita dah download tadi. Dan dia tak ada watermark. Gambar kita pun nampak lebih clear. Dia tak ada watermark. Jadi, kalau kita nak guna gambar yang kita dah buat ni, untuk projek kita ataupun untuk sebagai kita punya presentation, daripada kita cari baju-baju yang baru tu, baik kita boleh guna yang ni lah. Okay, boleh faham tak yang untuk yang ni? Untuk apa ni? Stymie ni. Sebab saya banyak guna Stymie ni untuk saya hasilkan apa ni, saya punya poster dan juga untuk saya hasilkan saya punya banner ataupun saya punya kelas, saya punya slide. Jadi saya guna yang ni. Tak perlulah saya nak cari-cari yang baru. Ada pertanyaan tak untuk yang ni? Kalau perlukan ulangan boleh bagi tahu. Okay, jadi semua sekali ni dia ada di history yang kita dah buat. Dan juga kalau dekat booth ni, kita boleh generate kita punya prompt sendiri. Yang ni. Tapi yang ni saya tak perlu tunjuklah sebab bila kita guna prompt yang ni, dia punya kadang-kadang dia punya jumlah yang dia tolak ni lagi banyak. Okay, jadi saya lebih suka untuk permulaan ni, kita gunakan satu adalah add people. Yang pertama ni. Yang kedua adalah timing. Dah cukup dah untuk kita hasilkan gambar kita yang profesional. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak untuk penggunaan portal studio ni? Kalau tak ada pertanyaan, kita boleh pergi yang seterusnya. Ataupun boleh letak dekat chatting. Kalau ada perlukan apa ni, apa-apa pertanyaan ataupun nak ada ulangan ke, ada yang tak faham ke. Okay, kalau boleh, okay, nanti boleh cubalah. Mungkin kita ada, kalau kita guna phone sahaja mungkin payah sikit. Jadi saya galakkan kalau nak guna portal studio ni, gunakan web ataupun guna komputer lagi mudah. Okay, apa beza train 10 dengan 30 gambar? Okay, saya tunjuk beza dia. Okay, yang pertama tadi yang saya tunjuk adalah saya buat dua akaun. Yang ni akaun yang ni saya punya akaun saya. Ya. Akaun saya ni adalah saya train 30 gambar. Okay, 30 gambar. Dan saya akan tengok dia punya beza dia. Ni adalah gambar yang saya hasilkan tadi adalah menggunakan 30 gambar. Yang tadi ni. Yang ni. 30 gambar. Okay, kita cuba kalau 10. Yang cepat tu kan. Okay, kita cuba yang cepat tu. Okay, ni adalah yang 10 gambar. Kita tengok dulu gambar. Ini yang 10 gambar sahaja kan. Okay, kita try. Kita try, tak ada masalah. Kita boleh try. Tengok dia punya apa ni, hasil dia. Okay, sama je. Saya akan pergi ke Stymie. Okay, jadi saya akan masukkan gambar saya dulu. Okay, dia akan suruh dia pilihlah yang mana satu. Saya akan ambil yang ni.
gambar. Lepas tu reference, saya akan ambil gambar yang tadi. Tak apa, kita ambil gambar yang baru pun tak apa. Gambar yang tadi lah. Okay, gambar yang tadi, saya akan ambil gambar yang tadi. Paper dan pad. Okey, sekejap lagi saya tunjuk sekali lagi. Okey, kat sini adalah open. Kita tengok kalau saya guna yang paling cepat adalah apa ni 10 gambar. Okey, jadi saya cuba create. Tengok beza dia macam mana. Adakah beza dia terlalu banyak ataupun guna 10 gambar pun dah cukup. Jadi style ni untuk yang 10 gambar. Okey, kita tengok gambar dia. Ini adalah yang 10 gambar. Okey, seterusnya adalah yang tak perbezaan dia. Ini adalah 30 gambar. Okey, kita tengok detail dia. Ini yang 30 gambar. Dan yang satu lagi adalah (20 gambar. 10 gambar. Jadi kalau kita tengok, lagi banyak gambar yang kita bagi dekat AI ni, muka kita lagi clear. Itu je lah yang kalau kita nak buat. Okay, untuk yang buat people and pet, okay, dekat sini, kalau kita dah masuk dah, dekat atas ni dia ada tulis people and pet. Tengok belah kanan, atas. Dia ada dua, satu people and pet, satu lagi kita punya account. Kalau kita klik kat sini, ni kita punya account. Okay, jadi dia akan tolak lah berapa account kita bila kita dah guna. Okay, jadi kita akan pergi people and pet. Contoh, people and pet. Untuk kita nak addkan people and pet, kita boleh add kat sini. Klik add. Okay, macam sama yang macam tadi, kita nak tweet ataupun footprint. Kalau footprint kita akan masukkan 10 ke 50 gambar. Kalau semacam saya dah masuk 30 pun dah cukup. Kalau quick train ni, dia akan cepat sikit lah. Dia akan train. Cuma gambar yang dihasilkan tu dia kurang sedikit daripada yang kita hasilkan yang menggunakan lagi banyak lagi gambar yang kita train. Okay, jadi untuk AI ni lagi banyak kita train dia, lagi banyaklah benda yang dia boleh buat detail untuk kita. Okay, jadi untuk masukkan jangan gambar pet kita pun boleh Kalau kita ada kucing ke, kita boleh masukkan gambar kucing kita kat sini. Ni contoh yang dibagi contoh ni adalah dia bagi simple yang ni. Ni simple. Tapi kena guna pad yang sama lah. Jangan pad yang berbeza-beza pula. Ni contoh. Dia gunakan pad yang sama. Dan juga yang ni contoh people yang sama. Kat sini. Ni sampel. Kalau kita tak mahu sampel yang dia dah bagi tu, kita boleh delete je. Dia ada button delete kat sini. Kita boleh delete. Okay, jadi ini adalah kaedah yang pertama adalah kita nak buat gambar tanpa kita perlu tahu prompt. Jadi ini adalah app yang saya biasa guna untuk saya hasilkan gambar tanpa saya perlukan prompt sahaja. Jadi saya perlu reference picture dan saya suka guna, antara yang saya paling suka guna ada dua ni lah. Add people dengan stymie. Jadi yang stymie ni biasanya saya nak tukar gambar saya kepada baju-baju yang lain. Ini contohlah. Tapi untuk wanita saya tak cuba lagi. Sama ada kalau kita pakai tudung, dia buang tudung ataupun tak. Yang tu boleh cubalah nanti. Okay, ada pertanyaan lagi untuk Studio Lab ni? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita akan pergi yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya ni,
sebelum kita mula yang seterusnya ni, saya nak tunjuk sedikit kalau kita guna ChatGPT. Okay, contohnya ChatGPT. Okay, untuk ChatGPT, contohnya ChatGPT ni, kita pergi, kita nak tengok kita punya akaun kita ni, okey ke tidak. Okey, pergi dekat, bila buka ChatGPT, sama ada dekat phone ataupun dekat komputer, dekat bawah ni dia ada kita punya nama. Kat bawah ni. Klik dekat nama kita ni. Okey. Seterusnya cari, tengok dekat personalization ni. Dekat personalization ni, klik kat personalization. Cuba tengok dekat data control. Kat sini ada data control. Okay, cuba tengok kat sini. Improve the model. Pastikan kita off. Kalau kita on, maksudnya kita benarkan ChatGPT untuk guna kita punya data yang kita masukkan. Macam yang tadi ada yang tanya tadi kan. Apa ni, selamat tak kita train model kita. Okay, kalau guna yang tadi tu, setakat ni tak okey lah. Tapi kalau guna ChatGPT, kalau yang ni kita on, maknanya kita selamat bagi dekat ChatGPT untuk guna data kita untuk improve dia punya model. Jadi, paling senang sekali adalah kita offkan ni. Supaya data yang kita masukkan tu dia tak train. Okay, jadi nak offkan dia, boleh klik kat sini. Dia ada on off kat sini. Button ni. On off. Jadi kita boleh on offkan dia. Lepas tu tekan done. Boleh cuba untuk on offkan dia. Kalau dekat phone pun sama. Boleh cari dekat apa ni, dekat bawah tu, dekat kita punya phone. Dekat bawah dia sama juga. Dia ada kita punya account. Kita punya personalization. Okay, lepas tu kita boleh klik kita punya data control. Tengok kat sini. Pastikan improve the model for everyone ni kita offkan. Dan kalau kita guna Gemini, contoh kalau guna Gemini, saya tunjuk contoh kalau Gemini. Okay, Gemini kalau kat sini dia tak tulis. Tapi bila kita dah start buat, okay, contohnya saya buat yang ni. Dekat bawah ni dia ada tulis. Kita tidak, apa ni, yang bawah ni. Untuk Gemini, dia automatic, dia tak improve dia punya model menggunakan data yang kita masuk. Tapi kalau guna ChatGPT, dia punya default dia adalah dia on dulu. Bolehlah cuba tengok dekat kita punya apa ni? Dekat kita punya maklumat diri kita tu, adakah kita on ataupun off. Ini sebagai salah satu cara untuk kita nak tengoklah. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita akan pergi bab yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni adalah, okay, kita dah pergi dah photo lab. Okay, sekarang ni kita nak untuk kita buat prompt, mungkin kita tak berapa mahir untuk buat prompt. Jadi kita akan minta AI untuk bantu kita untuk buat prompt. Okay, jadi untuk yang kedua ni, kita akan tengok macam mana AI kita jadikan sebagai pakar. Okay, jadi sebelum kita jadikan AI ni sebagai pakar, kita kena tahu dulu apa itu prompt. Okay, jadi prompt adalah input ataupun arahan kepada model untuk menjana respon ataupun melaksanakan tugas tertentu. Itu je prompt. Jadi secara umumnya, prompt adalah soalan, pertanyaan ataupun arahan yang saya berikan kepada AI untuk mendapatkan jawapan, teks, image ataupun tindakan tertentu. Inilah adalah prompt. Jadi apa sahaja kita tanya dan juga arahan untuk AI tahu apa yang kita nak. Ini contoh. Contoh ni adalah saya nak hasilkan beg. Dan saya nak pakai beg tu. Tapi saya tak tahu macam mana untuk menghasilkan beg ni sebab kita bukan pakar. Jadi kaedah dia adalah kita minta supaya AI tu jadi pakar untuk kita hasilkan sesuatu inovasi ataupun sesuatu bentuk lah. Okay, contoh macam ni. Okay, contoh saya tanya siapakah pereka beg LV. Okay, nanti dia akan bagi tahulah siapa pereka. Okay, lepas pada tu kita tanya dia lagi.
kita jadikan AI kita ni sebagai pereka tersebut. Okey, bila kita dah jadikan pereka tersebut, kita akan minta kepakaran untuk hasilkan sesuatu. Ini contohlah, sesuatu. Yang ketiga adalah bila dia dah hasilkan sesuatu, kita minta dia jadikan dalam bentuk gambar. Dan kita minta dia sebagai bentukkan prompt. Sebab kalau kita direct buat, kemungkinan gambar yang dihasilkan tu tak seperti yang kita nak. Jadi kita mintakan AI untuk jadikan prompt. Dan last sekali dia akan hasilkan. Okey, contoh kita akan buat, saya akan tunjukkan demo. Yang ni saya guna Gemini sebab saya pakai yang percuma. Kalau pakai ChatGPT, dia ada limit dia 4 gambar je. Tapi kalau guna Gemini dia banyak sikit. Okey, jadi saya akan cuba tunjuk penggunaan Gemini dulu. Okey, jadi saya akan pergi ke chat baru. Okey, jadi yang pertama sekali adalah kita tak tahu kita nak reka satu bentuk, contohnya saya nak rekakan satu kasut. Okey, contoh. Saya nak tanya dulu, saya akan tanya Gemini dulu pereka kasut tersebut. Contohnya, saya suka nama, contohnya Puma. Siapa pereka contoh macam ni ya. Jadi kita tanya dia dulu. Dia akan beritahu nama, ditumbuhkan oleh siapa, tahun bila. Jadi step yang kedua adalah kita minta Gemini ni jadi pereka ni. Jadi kita copy je nama dia. Dekat as ni, anggapkan bila dia jadi pereka tersebut, dia akan beritahu lah apa benda dia punya kegembiraan dia, kasut, semua ni. Lepas pada tu, bila kita dah dapatkan dia punya dia jadi pereka, kita akan minta dia rekakan kasut untuk kita. Jadi contohnya, kasut-kasut mereka identiti Malaysia dan buat gambar tersebut. Contohlah, sebagai pereka yang terkenal, bantu saya untuk reka satu kasut menggunakan identiti Malaysia dan buat gambar tersebut. Keyword dia adalah gambar. Sebab kita nak dia keluarkan gambar, jadi saya akan play the test. Dia akan createkan gambar untuk kita. Dia dah dapat dah. Kasut sekali dengan orang dah pakai dah. Gambar untuk kita. Jadi senanglah, kita dah dapat dah. Jadi kita boleh gunalah untuk ciptaan ni, dan ni gambar yang kita dapat. Jadi bila kita minta Gemini jadi jadi bila kita minta Gemini untuk jadikan dia kita punya AI dan jadikan pakar, dia boleh hasilkan pada kita. Kalau kita nak tukar lagi dekat sini, kita ada more kat sini. Jadi kat more ni kita boleh branch in new chat. Kita nak tambah lagi kat sini.
saya nak guna gambar yang ni, saya nak tukar supaya hanya kasut saja. Jadi saya boleh guna new chat ni kat sini. Buatkan gambar kasut sahaja. Jadi kita dah dapat dah gambar kasut. Inilah gambar kasut. Dan saya boleh download. Dan kalau kita nak pakaikan untuk kita, untuk Gemini, kita kena download dulu gambar yang kita buat ni. Kita ask sekali lagi dekat new chat ni. Kita masukkan gambar yang kita dah download tadi. Dan kalau kita sendiri yang nak pakai, contohnya saya nak pakai kasut ni, saya boleh tambah satu lagi gambar saya kat sini. Contoh gambar yang ni. Okey, jadi untuk kita nak pakaikan, kita kena tahu yang ni gambar yang pertama, yang ni gambar yang kedua. Jadi saya nak pakaikan gambar yang kedua ni, pakai gambar yang pertama. Jadi gambar. Contohlah, jadi tak? Jadi saya akan minta edit gambar foto 2 pakai kasut dan di mana tempat yang saya nak. Jadi kita try. Dia pakai tapi jadi pelik macam ni. Jadi kita boleh tanya lagi ChatGPT. Okay, jadi untuk prompt ni dia tak salah macam saya bagi tahu tadi. Tak salah untuk salah. Dan kita prompt sampai kita betul-betul boleh. Ini mungkin sebab saya guna gambar saya separuh je. Jadi dia hasilkan gambar pun dia dah pakai tapi separuh. Ni dah jadi okey. Jadi kita boleh minta pada dia lah. Gambar kita ni supaya jadi macam ni. Dan kita boleh download. Kita dah dapatlah satu gambar kita yang memakai pakaian ataupun kasut yang saya dah minta tadi. Jadi kita dah dapat lah. Dan daripada gambar yang kita buat ni, kita boleh hasilkan poster kita sendiri ataupun kita boleh jadikan gambar kita sendiri ataupun boleh guna balik yang kita buat tadi. Contohnya tadi saya dah download yang ni. Saya nak bagi dia lebih picture ni lebih naik. Jadi saya akan pergi balik dekat Photo Studio tadi. Kita boleh fixkan dia kat sini. Okay, jadi kita boleh addkan gambar. Kita fixkan. Jadi kita tengok.
Tapi kalau guna versi yang berbayar, mungkin gambar dia lagi sharp lah. Jadi saya guna versi yang percuma. Kita ambil masa dulu untuk buat. Okay, mana-mana yang dah cuba, boleh cuba. Macam tadi, jadikan bakar. Lepas tu bila kita dah dapat produk yang kita nak, kita cuba pakaikan. Jadi dia ambil masa yang agak lambat sikit. Saya pergi yang lain dulu lah. Dah keluar dah. Dia akan lagi detail lah gambar kita. Yang daripada yang tadi, dia jadi lebih detail dan kita boleh download lah dia. Okay, jadi kita boleh gunalah kita punya gambar tadi untuk kita punya presentation ataupun untuk program-program yang kita perlukan gambar. Okay, ini adalah AI sebagai pakar. Jadi bila kita nak buat benda-benda macam ni, kita boleh minta AI tu jadikan sebagai pakar dan kita boleh pakaikan apa yang kita buat tadi. Itu lebih memudahkan lah. Ada pertanyaan tak? Untuk AI menjadi pakar sebelum kita pergi yang seterusnya. Okay, kalau tak ada, okay, saya ulang sekali lagi. Mungkin ada yang nak. Okay, jadi untuk AI menjadi pakar ni adalah yang pertama sekali, kita minta, kalau kita tak tahu siapa mereka dia, kita boleh minta AI untuk Gemini ataupun ChatGPT untuk tanya siapa mereka dia. Okay, lepas tu kita jadikan AI ni sebagai orang tu. Okay, lepas tu barulah kita minta apa benda yang kita nak. Okay, lepas tu barulah kita minta dihasilkan gambar dan dihasilkanlah gambar macam ni. Okay, bila dah siap, okay, kadang-kadang kita nak letakkan nama kita dekat bag. Contohnya bag ni, kita boleh tambah je. Tambahkan nama dan dia boleh letak gambar. Contohnya nama kita dekat bag tu. Pun boleh juga. Nanti boleh cubalah. Cuba untuk bermain-main dengan Gemini. Okay. Okay, jadi kita dah berjaya dah buat yang pertama. Okay, seterusnya kita akan pergi ke yang ketiga. Yang ketiga ni adalah kita dah ada gambar kita dah. Kita nak ubah kepada bentuk-bentuk lain. Okey, mungkin ada yang pernah guna sebelum-sebelum ni, tapi saya akan tunjuk yang biasa saya guna untuk saya ubah gambar daripada gambar asal kepada gambar yang lain, bentuk yang lain. Okey. Jadi kita akan pergi yang ketiga adalah AI untuk mengubah gambar. Ini contoh. Ini adalah contoh 20 image AI jana yang terbaik yang boleh kita guna. Mungkin ada yang pernah guna. Okay, contoh dia realistik, pixel 3D, Magic Disney, fantasi gelap, fantasi bercahaya, gaya Ghibli, dakwat Jepun, cyberpunk, steampunk, chibi comel. Ini contohlah. Ada ni. Yang ni nanti saya akan letak dekat apa ni, kita punya Telegram nanti. Okay, contoh dia adalah macam ni. Ni ada beberapa contoh dan ini contoh bentuk-bentuk dia. Dan macam mana kita nak guna. Okay, macam mana kita nak guna. Yang pertama sekali saya bagi contoh adalah macam ni. Magic Disney. Ni contoh, ni gambar asal. Okay, saya jadikan bentuk macam ni. Magic Disney ni. Okay, dia punya ni adalah gaya penuh pesona, ceria, warna-warni seperti watak Disney. Okay, kita akan tunjuk contoh macam mana untuk guna teknik ni. Magic Disney ni. Okay, dia punya prompt dia.
Biasanya saya akan ambil dulu gambar dan saya letakkan prompt ni. Kita guna prompt yang simple je. Tak payah yang terlalu apa ni? Keterlaluan. Contoh dia okay, saya masukkan gambar dulu. Gunakan bayar ni dulu. Okay, contoh. Okay, jadi saya nak masukkan, kaedah saya adalah saya nak masukkan jenis Magic Disney. Yang pertama sekali kita letak saja dah. Apa tu? Ubah suai, ubah gambar ini dengan bentuk ni sebab kita guna Magic Disney, kita buat macam ni je pun dah boleh dah. Kalau dulu mungkin dia tak boleh. Sekarang ni dia kita bagi prompt yang simple macam ni pun dia dah boleh. Cuma lagi detail prompt tu, lagi detail lah gambar tu. Macam saya buat yang simple je macam ni. Untuk kita nak buat Magic Disney ni. Jadi kita cuba tengok. Dia dah keluar dah Magic Disney. Daripada gambar asal yang ni, dia akan jadi gambar macam ni. Kita buat yang simple je. Kalau kita nak buat lagi detail, kita kena tambah lah. Okay, contoh nak buat lagi detail, kita boleh ambil je contoh bentuk macam ni. Okay, contohnya kita minta dia apa ni? AI buatkan prompt. Okay, dia dah buat prompt lah. Kalau kita minta AI, dia akan lebih detail. Okay, jadi saya copy ya. Ini contoh. Saya copy, kita guna Disney Magic. Okay, saya copy prompt yang diberi. Okay, saya buka yang baru. Saya masukkan gambar lain. Setelah gambar ni. Okay, pastekan. Dia akan lagi ni. Okay, sebelum kita paste, sebelum kita run, kita kena tambah kat depan ni edit picture dulu. Edit attach picture. Tu. Kita minta dia edit picture ni kepada bentuk yang ni. Bentuk yang baru. Jadi bila kita run, dapat. Dia lebih menarik disebabkan oleh AI bantu kita untuk buat lebih bagus daripada yang tadi. Kalau yang tadi kita buat simple prompt je. Macam ni. Cuba ubah suai kepada bentuk apa yang kita nak. Okay, dia akan ubah suai. Tapi kalau kita nak lebih detail, kita boleh mintakan apa ni Gemini untuk hasilkan prompt baru. Tapi kita letak dia punya keyword dia
jenis apa yang kita nak. Ya, bila dia dah buat, kita akan nampak lah. Dia punya design dia lebih detail lagi, dan dia adalah gambar saya, adalah gambar hidup yang ni. Okay, ini adalah contoh untuk Magic Disney. Okay, contoh, kalau yang ni mungkin ada yang pernah guna gaya-gaya ni, yang Ghibli ni, hari raya 2 tahun lepas, banyak guna gaya Ghibli ni. Okay, ini contoh, cyberpunk. Jadi kita tambah je sebuah bandar futuristik, gaya, kita letakkan gaya apa, waktu, bila. Kalau kita tak buat waktu, dia akan buat default lah. Jadi bila kita nak buat yang ni, bentuk-bentuk macam ni, kita detailkan sedikit daripada apa yang kita nak. Jadi dia akan lagi detail. Okay, yang ni contoh lain, kita boleh buat garisan, galaksi berkembar, seni origami, cat air, reka bentuk rata di flat. Ini contoh, kita cuma letakkan bentuk apa yang kita nak. Okay, ini contoh Dream World. Saya gunakan Dream World, dia akan letak ada sedikit pulau-pulau terapung. Adalah sikit pulau-pulau terapung ni. Macam kita bermimpi daripada gambar asal. Okay, yang ni contoh seni origami. Saya mintakan buatkan seni origami untuk membina kapal kertas. Jadi dia akan buatlah. Okay, kita akan lipat macam ni, last sekali akan jadi. Ini terutama sekali kalau kita nak buat origami, kita bagi tahulah gunakan seni origami untuk yang mana. Contohnya yang ni kapal kertas. Mungkin kita nak buat kapal terbang. Kita tukar je lah. Untuk kapal terbang. Nanti dia akan buat dan kita boleh gunakan untuk kita punya program lah. Kalau siapa-siapa yang mungkin nak buat program origami, ini adalah seni origami. Okey, jadi antara tip yang kita boleh guna adalah pilih satu gaya sebelum mula menghasilkan imej. Okey, jadi kita boleh kekalkan gaya yang sama. Okey, pastikan subjek tu jelas dan kita tambahkan perincian. Okey, contoh dia ya, formula untuk kita dapatkan prompt yang pertama sekali adalah subjek tu, apa yang kita nak, okey, gaya apa, mood, mood tu tak adalah percayaan waktu siang ke malam ke, dan juga perincian, sedikit perincian. Kita nak perincikan dia. Lebih terperinci, lebih baguslah kita punya ni. Tapi kalau kita tak tahu, kita cuma letak sahaja macam saya buat tadi. Okay, kita letakkan saja kita nak mood apa, dan kita minta supaya Gemini untuk hasilkan prompt. Okay, bila dia dah hasilkan prompt, barulah kita boleh copy dan kita paste. Tapi pastikan kalau dia buat macam ni, dia keluar macam ni, kita kena tambah sedikit lah supaya dia jadi edit picture macam ni. Edit attach picture. Kalau kita tak buat attach picture ni, kadang-kadang dia tak masukkan gambar yang kita letak tadi. Okay, seterusnya adalah jadi jenis gaya. Dan seterusnya adalah kalau kita nak buat gaya 3D. Ada setengah-setengah tu kita nak buat gaya 3D. Tadi gaya yang biasa. Kalau gaya 3D pun sama juga. Kita nak hasilkan gambar dalam bentuk 3D. Kadang-kadang kita nak buat gambaran tu kita nak bentuk 3D. Jadi ini contoh-contoh yang saya suka guna. Antaranya adalah Cinematic Family 3D. Animated Hero 3D, Collectible Toys, Soft 3D Icon, Miniature Diorama. Yang ini biasa kita guna untuk bentuk-bentuk bangunan. Claymation, Low Poly 3D, Isometric, Paper Cut, CB 3D. Okay, contoh dia, macam mana kita nak guna. Ini contoh. Okay, kalau kita nak guna claymation, contoh ya, claymation. Macam mana kita nak buat claymation ni? Ni yang simple je. Okay, saya masukkan gambar. Ini gambar yang dah jadi claymation. Okay, contohnya, kita upload picture dengan gaya. Gaya apa yang kita nak?
Okay, dengan percayaan, profesional, komposisi jelas dan perincian tinggi. Kita guna je yang sama ni. Cuma yang ni sama. Cuma kita letak saja gaya apa. Okay, contoh Contoh saya copy. Coding ni, saya copy saya punya prompt ni, contoh dia. Saya nak gaya saya adalah gaya ni, Chibi 3D. Contoh saya nak jadikan Chibi 3D. Jadi kita pergi sahaja dekat Gemini, new chat. Okay, saya paste kat sini. Okay, yang ni saya tukar kepada contoh saya tukar kepada Chibi 3D dan saya uploadkan gambar. Okay, contoh gambar yang ni lah yang kita hasilkan tadi tu. Okay. Saya pastekan dia punya dah dapat dia punya gambar. Okay, jadi untuk menggunakan kaedah ni cuma masukkan simple prompt macam ni dan kita tukarlah bentuk apa yang kita nak. Dan cuma kalau kita pakai yang berbayar mungkin lagi cantik lagi lah gambar dia. Berbeza daripada yang tak berbayar. Yang saya tunjuk, semua yang saya tunjuk ni adalah yang versi tidak berbayar. Okay, kita dah selesai cara AI mengubah gambar. Okay, kalau kita tengok asal tadi, ada beberapa gaya yang saya biasa guna. Yang ni yang saya biasa guna. Okay, ni contoh yang saya biasa guna. Gaya-gaya gambar. Yang ni gaya biasa. Okay, ni gaya biasa. Kita cuma masukkan gaya apa yang kita nak. Okay, ni pun sama. Gaya apa yang kita nak. Okay, lepas tu biarkan AI yang buat. Ni contoh gaya 3D. Yang tadi gaya biasa. Ni gaya 3D. Kalau yang ni saya buat claymation. Nampaklah ada claymation untuk studio saya ni. Ada apa-apa pertanyaan tak untuk AI mengubah gambar? Rasanya ada yang pernah guna kan? Okay, kalau tak ada, saya akan guna yang ni template ni saya buat sendiri. Untuk kita cipta gambar ataupun kita nak ciptakan infografik. Okay, saya akan bagi link dia. Okay, ni adalah prompt gen yang saya buat. Okay, saya akan bagi link dalam chat prompt ni macam mana nak itu. Yang ni ada dua. Satu saya guna untuk notebook LM, satu untuk gambar dan visual. Saya akan tunjuk dua-dua sekalian. Mungkin ada yang pernah guna notebook LM. Ke notebook LM pun dia dah tukar nama jadi Gemini notebook. Okay, contoh dia saya akan bagi link untuk kita cuba. Itu link yang saya dah bagi untuk kita cuba nanti.
Okay, jadi untuk link ni, apa yang saya buat adalah saya menghasilkan prompt dia kat bawah ni. Prompt dia. Okay, sebagai contoh. Okay, kita pergi ke image generation dengan poster dulu. Lepas ni kita akan pergi ke infografik ni. Infografik ni dia lebih kepada penghasilan notebook LM untuk menghasilkan grafik, slide deck dengan video overview. Mungkin ada yang pernah guna, tapi yang ni saya buat supaya saya punya slide saya nanti lebih cantik lagi. Okay, contoh dia dekat image gen ni, kita nak hasilkan image yang macam mana. Dan kita ada reference image. Macam yang saya buat tadi tu. Contohnya reference image saya adalah contoh macam ni. Dia akan keluarkan macam ni. Ataupun kalau dekat poster, contohnya kita nak hasilkan poster. Okay, contohnya saya nak hasilkan poster. Okay, yang ni single column, kita nak buat kolom berapa kolom lah. Contoh dia. Yang ni adalah jenis apa? Contohnya saya nak buat 3D renderer. Saya nak buat freeform. Tone dia, saya nak jadikan dia sebagai informatif. Fokus adalah untuk education. Okay, scope adalah siapa yang akan guna poster saya ni. Okay, jadi saya buat sebagai children, contoh children. Dan saya punya team saya nak ambil, kalau nak letak team terus kat sini pun boleh. Ataupun nak ambil yang sedia ada ni. Okay, contohnya saya nak buat dalam bentuk Star Wars. Okay, tajuk. Ni adalah tajuk poster saya. Contohnya belajar sambil bermain. Contoh. Okay, kat sini dia ada color yang kita boleh guna ataupun kat sini boleh pilih lah color yang kita nak guna. Jenis tulisan. Contohnya saya ambil serif ni. Dan dia dah hasilkan kat sini. Okay, jadi saya copy saja prompt. Dan saya pergi dekat Gemini. Saya pergi ChatGPT dengan Gemini. Kita tengok perbezaan dia. Ini contoh saya pergi dekat Gemini. Okay, saya pastekan kat sini. Dan bila dia akan run. Ini Gemini. Satu lagi saya gunakan ChatGPT juga. Kita nak tengok perbezaan dia. Okay, saya akan run juga dekat ChatGPT. Kita tengok perbezaan dia. Okay, kalau dia ni, kita copy sekali lagi. Okay, kalau dia jadi macam ni, dia kadang-kadang bila kita guna, contohnya saya guna Star Wars tadi, dia tak boleh. Star Wars ni. Saya tukar yang lain, mungkin yang Minecraft. Saya copy balik. Kadang-kadang kalau ada yang jenis copyright, dia tak boleh lah. Contohnya saya paste balik. Okay, ChatGPT sebab saya guna yang free, dia lambat sikit lah untuk keluar. Kita Gemini dulu. Ni dia akan keluar. Belajar sambil bermain. Dia dah bagi dah. Kita punya jenis macam ni. Tapi kalau siapa yang guna, ni saya tunjuk. Kalau kita guna, siapa yang ada Canva, okay, contohnya dekat Gemini ni, saya boleh terus dia pergi ke Canva. Contohnya Elias, Canva. Saya pastekan saya punya
poster, saya punya link tadi. Ni siapa yang ada Canva, kita boleh link terus Canva dengan Gemini. Kita terus connect dengan Canva. Okay, cuma bila kita guna AI ni dia nak connect tu dia ambil masa sedikit lah. Okay, dia pilih. Ini contoh lah. Okay, yang mana satu yang kita nak. Okay, contohnya saya nak ambil yang ni. Okay, dia terus buka dekat Canva. Dan yang menariknya kalau kita boleh connect dengan Canva, kita boleh edit balik perkataan-perkataan kat sini. Kita boleh edit balik dan kita boleh gunakan bentuk-bentuk yang kita nak lah kat sini. Jadi dia dah membantu kita buat poster dekat Canva. Terus ke Canva, jadi kita boleh guna dan kita boleh edit Canva. Okay, kalau ada yang belum tahu lagi macam mana nak buat connection antara Canva dan juga apa ni Gemini. Okay, kalau ada yang belum tahu lagi, kita boleh pilih lagi lah. Kalau nak yang lain pun kita klik je. Dia dah auto buat kat kita. Kita akan dapat dekat Canva ni. Jadi kita dah dapat dia punya keseluruhan ni. Kita cuma top up je lah apa benda yang kita nak. Dan ni kita boleh edit siap-siap. Kalau sebelum ni, kalau kita buat yang biasa, contohnya yang biasa. Kalau yang biasa macam ni, dia cuma keluarkan gambar saja. Kita nak edit ni dia jadi masalah. Jadi kalau kita boleh buat connection dengan Canva, kita boleh edit terus. Okay, cara nak buat connection, okay, mungkin ada yang apa ni yang nak try. Okay, untuk buat connection, yang saya guna ni adalah saya buat Gemini percuma. Yang percuma menggunakan akaun Gmail. Ni akaun Gmail, menggunakan akaun Gmail. Jadi kat mana kita nak connect dengan Canva, kita pergi dekat setting. Kat setting ni, dia ada personal intelligence kat sini. Personal intelligence. Klik personal intelligence. Kita akan ambil connection apps. Klik connection apps. Okay, cuba cari dekat bawah ni, dia ada Canva. Ada sini Canva. Kita boleh onkan dia. Okay, bila kita onkan dia, automatik dia boleh sambung antara Canva kita dengan Gemini. Okay, jadi bila dia dah sambung, kita dah masuk dalam semua ni. Untuk guna di Gemini, kita cuma buat alias. Bila kita buat alias tu, kita nak add kepada siapa. Ni dia dah ada Canva. Maksudnya kita arahkan Canva untuk hasilkan apa. Jadi lebih menariklah kat sini. Dia dah tolong susun, kita cuma tukar-tukar je mana yang kita nak. Jadi kat sini design, kita tak payah nak fikir lah. Dia dah bantu kita buat warna, tulisan ni. Jadi kita ubah saja. Contohnya tarikh kita tak nak yang ni. Kita boleh ubah lah. Boleh guna bahasa Melayu. Okay, contoh. Okey, satu lagi yang menariknya bila kita connect dengan Canva, kita tak perlukan, bila kita connect dengan Canva ni, adakah kita perlukan akaun yang sama? Contohnya saya guna Gmail, adakah Canva saya ni perlu Gmail juga? Cuba tengok kat sini. Canva saya ni saya gunakan akaun education kat sini. Jadi bila kita buat connection, kita buat terus connect dengan akaun mana yang kita aktif lah. Kalau akaun kita education, yang saya buat ni education. Jadi saya akan terus masuk ke education. Mak kata adik kata pernah kemarin. Okay, boleh faham tak untuk connection? Untuk buat connection antara Canva dengan Gemini. Okay, kalau faham maksud dia, kalau contohnya kalau kita ada akaun Gemini yang education, tapi kalau kita guna akaun Gemini yang sekolah punya, macam kami punya ada akaun Gemini yang education, tapi sebab education yang percuma, dia tak boleh connect. Contoh dia, mungkin ada yang nak try. Okay, ni dekat sini, ni Gemini yang sekolah punya. Kalau saya tunjuk kat sini, akaun saya adalah akaun yang sekolah. Yang ni. Tapi cuma yang kalau KPM saya tak tahu.
sama ada boleh connect ataupun tidak. Macam saya punya akaun saya adalah akaun education sekolah. Bila saya cuba buat connection kat sini, connection app ni, dekat sini dia tak ada. Dia tak ada. Jadi untuk free ni mungkin tak ada lah. Tapi kalau yang berbayar, apa ni, account education yang berbayar mungkin ada. Yang tu saya tak pasti lagi. Tapi kalau untuk buat connection, kalau siapa yang ada Gmail, gunakan Gmail, dah connect dengan Canva Education. Okay, satu lagi adalah dekat image gen ni, kita boleh, ni kita nak dapatkan apa ni prompt, tapi kita tak tahu prompt tu bentuk macam mana. Kita cuma uploadkan gambar kat sini. Ni dekat sini dia ada image generation. Tadi kita pergi ke poster. Dekat image gen ni, okay, saya boleh klik dekat sini. Okay, contohnya saya nak ambil satu gambar. Okay, contoh gambar yang tadi ni. Saya analysekan image. Ni biasanya kita ambil daripada internet ke apa. Kita minta dia analyze, dia akan bagi tahu apa benda yang boleh dibuat professional grade apa benda ni. Dia dengar nanti, jadi saya boleh copy je prompt yang dia hasilkan ni. Dan saya boleh pastekan dekat apa ni Gemini. Tengok contoh dia apa yang jadi. Contoh saya masukkan yang tadi, prompt tadi. Okay, bila saya masukkan Gemini, dia boleh hasilkan macam ni juga. Art macam ni. Daripada yang kita bagi tadi. Ya, kat sini, dekat reference image ni, kalau guna image gen, dekat reference image, masukkan gambar yang kita nak, suruh dia analyze, dan dia boleh hasilkan kat sini. Okay, ni adalah salah satu cara lah. Jadi kalau kita nak guna, kita boleh cuba dekat sini. Dan kalau kita rasa, yang ni untuk gambar lah. Kalau rasa yang dihasilkan tu boleh shuffle kat sini. Ada akan tukar-tukar lah. Shuffle kat sini. Dan boleh copy prompt tu, lepas tu boleh test. Untuk image gen dengan poster. Okay, yang seterusnya adalah yang ni, notebook LM ni. Mungkin ramai yang pernah guna. Tapi saya tunjuk dulu. Untuk infografik, slide deck dengan video overview. Okay, contoh dia, kalau kita guna Gemini. Okay, Gemini, kita boleh pergi kat 9 titik ni. Dekat bawah ni dia akan letak notebook LM. Nama dekat sini dia tak ubah lagi. Tapi bila kita klik dekat notebook LM, dia terus masuk atau Gemini notebook. Let's go. Jadi akan masuk macam ni. Okay, saya tunjuk contoh yang saya dah buat. Ni contoh. Okay, saya buat, ni saya buat mengenai sejarah, ekonomi dan kemakmuran kerajaan Melayu. Dan saya boleh jadikan dia sebagai bentuk infografik yang macam ni. Yang macam ni. Ataupun yang macam ni. Dan juga saya boleh menghasilkan slide macam ni. Okay, slide saya macam ni. Yang ni saya gunakan kaedah kat sini. Yang dekat sini. Okey. Macam mana nak guna? Okay, yang pertama sekali adalah kita kena ada bahan lah. Bila kita guna dekat apa ni notebook LM ni. Okay, contohnya saya masukkan satu bahan. Create new. Okay. Kalau kita nak guna web, kita masuk web lah. Kalau kita nak guna file, contohnya saya nak uploadkan file.
Okay, contoh saya masukkan Word kat sini. Ini contoh, dia dah keluarkan. Dan bila kita nak jadikan dia sebagai infografik, contohnya infografik. Okay, untuk infografik, kalau kita direct klik kat sini, dia akan terus buat. Tapi kita nak buat secara apa ni, kita guna prompt kita sendiri. Jadi kita pergi yang dekat ada tanda anak panah ni. Bila kita klik, okay, dia akan tanya, choose language, apa benda ni. Okay, yang kat sini yang kita nak letak style ni. Okay, untuk style yang pertama adalah infografik. Okay, saya akan pergi ke saya punya prompt. Pergi dekat infografik. Okay, saya nak dia adalah 3D render. Okay, saya nak jadikan dia sebagai 4 kolom, 4 kolom. Tone dia saya nak jadikan education. Marketing saya tukar kepada education, industry focus. Target audience saya nak ambil children. Dan saya nak jadikan dia sebagai Marvel superheroes. Yang ni buang. Jadi sebab ini tak perlu dah. Okay, warna saya nak ambil candy. Okay, yang ni biarkan. Okay, tulisan saya nak ambil serif. Okay, jadi saya copy saja yang saya dah buat kat sini. Saya copy je. Saya pergi ke notebook LM ni. Saya pastekan. Saya generate. Okay, untuk generate ni dia ambil masa sikit lah untuk generate. Dia akan keluarkan. Sambil tu saya akan generate juga slide deck. Slide deck ni kita dah buat slide. Okay, jadi contohnya kita dah ada apa ni, kita punya projek ataupun kita punya nota, kita nak jadikan slide. Sama juga, pergi balik dekat saya punya prompt gen ni, pergi dekat slide deck. Okay, kita boleh pilih lah bentuk sama ada bentuk yang sama. Contohnya saya nak ambil bentuk yang berbeza sedikit. Jadi saya nak jadikan dia 3 kolom, single kolom lah. Okay, yang ni saya jadikan colourful. Yang ni boleh tukar-tukar je. Nak jentik macam mana. Ni contoh saya nak ambil paper texture. Okay, jadi saya copy je prompt ni. Dan saya akan letakkan dekat untuk slide deck pula. Okay, jadi saya tekan dekat slide deck. Pastikan tekan dekat tanda anak panah ni. Kalau direct terus, dia akan terus buat. Jadi kita akan ambil dekat anak panah ni. Okay, sama juga. Okay, bahasa boleh tukar. Dan kita paste. Dan kita generate. Okay, untuk generate ni dia mengambil masa sedikit lah. Dah, ni contoh dah siap dah. Saya punya apa ni, infografik. Dia dah ada. Tadi saya buat gunakan teknik apa ni? Saya gunakan yang gambar untuk kanak-kanak. Jadi dia jadi cantik lah kita punya ni. Membina kanak-kanak, membina apa itu byte coding, apa formula dia, kena ada objektif, ada fungsi reka bentuk, aliran kerja. Jadi kita boleh bagi kat apa ni, kita boleh gunakan sebagai infografik dan design dia apa ni, lebih menarik. Cuma untuk slide deck ni dia lambat sikit untuk ni. Nanti kita akan pergi ke slide deck. Okay, jadi kalau nak buat video overview pun sama. Klik dekat video overview. Okay, dekat sini kita nak buat video macam mana. Video overview dia ada dekat sini juga. Dia boleh menghasilkan video. Okay, saya tunjuk contoh lah. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat ni dia masa dia tu agak lambat. Jadi saya akan tunjuk contoh yang saya dah buat. Okay, contoh dia. Okay, contoh yang ni saya buat untuk student saya. Yang pertama sekali, saya nak ajar student saya pseudocode. Jadi kita boleh tengok ni contoh source code. Bila saya run kat sini, dia akan jadi macam ni lah, bentuk macam ni.
Okey. Ni untuk Sudoku. Jadi bila kita nak download, kita boleh download sebagai PDF ataupun PPX. Okey, contohnya kalau kita dah ada, cuma dekat sini kita tak boleh nak edit. Contohnya, kalau kita nak edit, saya tunjuk contoh kalau kita nak edit, kita download dulu. Sama ada, kalau download PPX, saya tunjuk PPX apa yang jadi bila kita download. Jadi contoh, kalau saya download guna PPX ataupun PowerPoint. Okay, dia cuma jadikan sebagai gambar. Kita tak boleh nak edit. Dia jadikan gambar saja. Ini pun sama, gambar saja, kita tak boleh nak edit. Okay, jadi kalau kita nak edit, biasanya saya akan guna satu lagi app iaitu Canva. Jadi bila saya buka Canva, ini contoh. Saya buka Canva. Okay, saya akan uploadkan dalam Canva. Dekat Canva ni ada upload. Okay, bila dah upload dalam Canva, dia akan jadi macam ni. Tapi kita tak boleh edit lagi. Jadi kalau kita dah edit, kita boleh gunakan kaedah edit yang ada dekat Canva ni. Mungkin ada yang pernah guna, ada yang tak pernah guna. Jadi contohlah saya nak bagi contoh. Kita klik saja dekat edit. Okay, dekat sini dia ada, kita boleh select ni, kita boleh ambil dekat grab text. Okay, bila kita ada grab text, kita ambil text mana yang kita nak grab. Contoh saya nak ambil 2 ni. Jadi saya grab. Jadi kita boleh ubah. Bila kita ada grab text ni, kita boleh ubah kat sini. Kita boleh ubah lah. Jadi gambar yang dihasilkan ni gambar yang dah ada. Jadi kita tak perlulah nak fikirkan gambar-gambar apa, kita cuma edit kat sini je. Dan yang lain pun sama juga lah. Klik kat sini, edit. Yang ni kalau yang ni saya guna Canva Education. Mungkin kalau Canva yang biasa, yang bukan Education, ada Canva yang percuma, dia punya edit dia ni, dia tak dapat lah. Dia cuma boleh bagi yang ni saja. Tapi kalau kita ada Canva yang Education, kita boleh pergi ke sini dulu, dapatkan slide deck dia, dan kita boleh hasilkan. Dan satu lagi, kalau kita nak buat video, ni contoh video. Kat sini dia boleh hasilkan video juga. Tu contoh lah. Ini kita boleh buat video. Kadang-kadang kalau student saya dia nak buat podcast. Jadi dia boleh guna saya punya prompt ni untuk buat podcast. Okay, jadi kalau nak guna boleh ambil boleh guna saya punya prompt tu, boleh gunalah sebab saya dah buat ni untuk kegunaan student saya. Jadi kalau nak guna boleh je copy dan boleh guna prompt ni untuk infografik, slide deck, video overview, image gen dan poster. Dan kita boleh masuk kat situ. Okay, jadi yang ini boleh cuba-cubalah. Boleh cuba prompt dia, copy dan paste dekat sama ada, ni contoh yang dah jadi. Okay, contoh ni ChatGPT dia tak buat, tapi kalau yang saya guna Gemini tadi, okay, dia boleh buat macam ni lah. Okay, jadi kita dah tengok mengenai
Okay, jadi kita dah ada yang tadi. Kita dah ada prompt generator, boleh try. Okay, seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi ke part terakhir ni, iaitu kesimpulan? Kalau ada pertanyaan sebelum ni, kita perlukan ulangan yang mana boleh bagi tahu. Okay, kalau faham, kita akan pergi ke bahagian kesimpulan. Okay, untuk kesimpulan, kita recap balik apa yang kita dah tengok tadi. Okay, yang pertama sekali, kita dah tengok konsep untuk prompt gambar. Okay, lepas tu, cara kita nak buat prompt gambar tu, bentuk macam mana. Dan seterusnya, untuk kita hasilkan gambar. Okay, bila kita dah tahu untuk prompt, sama ada prompt secara direct tu maksud dia, kita direct type prompt, ataupun kita guna prompt generator yang saya buat, ataupun kita minta AI tu menghasilkan prompt. Dan akhirnya kita berjaya menghasilkan gambar. Okay, bila kita dah berjaya menghasilkan gambar, jadi sebagai refleksi dia, kita dah memahami konsep image AI. Okay, AI biasanya dia ada buat kesalahan. Jadi kita boleh ulang-ulang sampailah kita dapat yang sebenar. Okay, contoh ni gambar yang saya buat ni. Dia kesalahan dia banyak dekat perkataan-perkataan ni. Jadi kalau perkataan ni tak betul, kita boleh minta lah. Okay, tolong betulkan perkataan yang mana yang salah. Dekat mana. Okay, lepas tu kita menulis prompt yang efektif. Dan juga kita boleh menghasilkan gambar. Bila kita dah hasilkan gambar yang menarik, kita boleh buat apa saja gambar tu. Okay, contohnya yang tadi saya dah hasilkan video menggunakan gambar tadi. Okay, untuk video dalam tajuk yang ni saya tak buat kupasan lah untuk video. Cuma untuk permulaan pada video kita masukkan gambar dulu. Okay, jadi kita dah pergi. Yang pertama sekali kita dah tengok foto tanpa prompt. Yang tu saya guna yang ni. Tengok sekali lagi. Saya menggunakan Photo Studio untuk buat. Jadi yang ni tanpa ada kemahiran pun kita boleh buat sendiri. Jadi kalau kita nak tengok kita punya yang kita dapat, dia ada kat sini lah. Kat sini ataupun dekat history. Pun ada dekat history ni semua yang kita dah buat. Ini contoh-contoh yang saya dah buat. Gambar-gambar contoh yang saya dah buat. Okay, lepas tu kita jadikan AI sebagai pakar. Okay, tujuan dia adalah kita nak kita nak dapatkan gambar baharu dan kita tak tahu macam mana kita nak buat. Jadi kita minta AI tu jadikan pakar. Bila dia jadi pakar, dia boleh bantu kita untuk menghasilkan prompt. Okay, yang seterusnya adalah AI mengubah gambar. Yang ni biasanya kita kadang-kadang kita dah biasa buat. Kadang-kadang kalau kita buka Facebook ke, dia dah bagi dah contoh-contoh prompt. Jadi kita copy saja prompt. Cumanya yang saya bagi tadi adalah yang ni adalah beberapa prompt yang saya selalu guna. Beberapa bentuk lah yang saya selalu guna. Ada 10 jenis prompt yang saya selalu guna. Yang ni 10 prompt yang biasa saya guna. Dan juga prompt yang biasa yang macam ni. 20 prompt yang image terbaik yang biasa saya guna sebagai perkongsian lah.